setiap kali mana ditunjuk mukjizat yang dikhususkan baginya, mereka malah bertambah kafir. Nabi Isa tunjuk mukjizat, lagi lawan Bani Israel ni sendiri. Ingkar, dan dalam keadaan yang jelas-jelas Nabi Isa bin Maryam itu telah menunjukkan pada mereka keterangan-keterangan, tanda-tanda dan contoh-contoh, tapi mereka justru bertambah kafir. Ini jahatnya di kalangan mereka ini sendiri. Sombong dan bongkak di kalangan mereka sebut. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama sekali lagi kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang di mana kita pada saat ini Allah masih lagi memberi peluang pada kita untuk kita memahami satu suasana yang kita akan lalui dalam kehidupan kita. Kalaulah Allah panjangkan umur kita yang disebut dengan saat-saat hampirnya kiamat, di mana di sana bila Allah nak jadikan dekat dengan kiamat ataupun Allah nak tutup alam ini, maka di sana Allah jadikan beberapa tanda-tanda yang telah kita belajar sebelum daripada ini. Yang pertamanya keluarnya Imam Mahdi ataupun Allah lahirkan Imam Mahdi di kalangan umat manusia ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, setelah mana berlaku demikian, berlakunya pertempuran ataupun malhamatul kubra, pertempuran yang besar yang menyebabkan di waktu tersebut berlakunya yang namakan dengan penaklukan kota Konstantinopel. Ini tanda yang kedua yang besar yang Allah jadikan nak berlakunya kiamat. Tanda yang ketiga di mana keluarnya Dajjal yang lama dah di kalangan kita ni tahu bahawa sentiasa diingatkan pada kita tentang Dajjal, dan bila sebut saja tentang Dajjal ini, maka kita kena faham bahawa Dajjal ini pasti akan datang dan akan didatangkan oleh Allah dan menyesatkan umat manusia. Panjang dalam perbincangan kita tentang Dajjal, dan akhirnya Dajjal ini dibunuh oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa akan bunuh di kota Lut, di pintu kota Lut, Palestin. Kemudian akhirnya di waktu itu berlakulah yang disebut dengan tanda-tanda yang nak berlaku lagi kiamat yang lain lepas pada munculnya Dajjal ini. Hari ini insya-Allah para hadirin sekalian, kita sambung yang keempat. Tanda yang keempat yang berlakunya yang disebut dengan datangnya tanda kiamat ini, iaitu turunnya Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam ni kita dah tahu sebelum daripada ni adalah Nabi dan juga Rasul yang diutuskan pada Bani Israel untuk mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Kira-kiranya asalnya demikian, Nabi Isa AS ini. Tapi mereka paling dan mengubah firman Allah Ta'ala sesuai dengan kepentingan dia. Kemudian mengikut hawa nafsu dia dan kesenangan mereka dalam kehidupan dunia. Ni mereka ubah daripada kitab Taurat itu menjadikan untuk kepentingan diri masing-masing. Ini di kalangan orang Kristian dipanggil. Mereka Bani Israel ni telah berbuat kezaliman dan kerosakan, buat benda yang buruk sebelum daripada ini. Mereka sesat dan menyesatkan sampai peringkat suka berselisih dan mengubah kitab Taurat itu. Di kalangan mereka ini, mereka tidak mencegah perbuatan mungkar yang mereka lakukan, dan hati mereka
menjadi seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu itu. Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang mengenai Bani Israel yang mengikut kepada Nabi Isa ini. Summa qasat qulubuhum summa qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian menjadi keras hati-hati di kalangan mereka itu, dan setelah mana datangnya ayat-ayat Allah, fahiya kal hijarah, umpama batu-batu, aw ashaddu qaswah, ataupun lebih teruk daripada batu itu sendiri. Kalau kita rajin baca dalam Al-Quran, kita akan menjumpa kisah-kisah tentang Bani Israel, pembuat perbuatan dosa dia, kemaksiatan, perbuatan keji dan dosa besar yang dilakukan oleh Bani Israel ini. Mereka membunuh para nabi dan orang-orang yang menyuruh melakukan keadilan dan kebaikan. Semua itu bermula kerana mereka bermaksiat dan melampaui batas. Puncanya jadi demikian. Kenapa jadi sedemikian rupa? Kerana mereka buat maksiat dan hidup dalam keadaan tariyah. Tariyah ni maknanya melampau di kalangan mereka. Serta mereka mengingkari setiap perjanjian dan ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu. Firman Allah Ta'ala, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Dan kamu ingatlah, katanya Allah, ketika mana kami mengikat perjanjian dengan Bani Israel, itu janganlah kamu menyembah selain daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian, alla ta'buduna illallah, jangan sekali-kali kamu sembah kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal bil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu melakukan kebaikan. Yang diajar demikian pada diri seorang ini sendiri. Kemudian dalam masa yang samanya, wadil qurba wabil walidaini ihsana, wadil qurba kepada adik-beradik yang dekat dengan kamu, wal yatama kepada anak-anak yatim, wal masakin dan juga orang-orang miskin. Kemudian waqulu linnasi husna, dan bercakaplah dengan manusia itu dengan kalimah yang baik. Wa aqimus salah, hendaklah kamu dirikan sembahyang. Wa atuz zakah, dan kamu tunaikan zakat. Kemudian summa tawallaitum, kemudian hanya di kalangan mereka tersebut, bila sebut saja demikian pada mereka, kemudian hanya sedikit daripada kamu yang memenuhi janji itu. Mereka berpaling. Bila mereka berpaling saja, summa tawallaitum illa qalilan minkum, kecuali sedikit di kalangan mereka yang memenuhi janji itu. Wa antum mu'ridun, dan kamu ni wahai Bani Israel suka sangat berpaling daripada ayat-ayat Allah. Ini dalam ayat Al-Quran Karim Allah cerita demikian. Kemudian dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, wa kallama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum, mengapa di kalangan mereka setiap kali mana mereka mengikat janji, kelompok mereka ni melanggar janji di kalangan Bani Israel ni. Sedangkan fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun, sedangkan sebahagian besar daripada mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah yang menunjukkan pembohongan dan juga keengganan mereka kepada Nabi Isa ketika mana Nabi Isa datang pada mereka dengan kitab. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqan lima ma'ahum, dan setelah mana datang pada mereka seorang rasul daripada sisi Allah yang membenarkan apa dalam kitab yang ada pada mereka. Sebahagian daripada orang-orang yang diberikan kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggung-punggung mereka, seakan-akan mereka tidak tahu bahawa kitab itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebutnya gambaran bagaimana di saat mana yang sedemikian rupa ini, mereka nya dalam keadaan sebegitu jadinya. Firman Allah Ta'ala kepada mereka tadi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala telah menerangkan kepada kita bahawa ketika datang seorang Nabi Allah kepada Bani Israel yang tidak sesuai dengan kehendak mereka, mereka mendustakan atau membunuhnya.
Berikut ini ayat tentang Nabi Isa bin Maryam. Walaqad atayna Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Ni ayat-ayat tuan-tuan. Ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala cerita telah dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam wa ataina Isa bin Maryam, dan kami susulkan setelah itu dengan rasul-rasul, dan kami telah buktikan kebenaran mukjizat pada Isa ibn Maryam, dan kami perkuatkan dengan Ruhul Qudus. Kami kurniakan pada mereka. Afakullama ja'akum rasulun, mengapa setiap kali mana rasul yang datang pada kamu membawa satu pelajaran yang tidak kamu inginkan. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Kamu menyombong diri kalau sekiranya tak sama dengan kehendak nafsu kamu. Fafariqan taqtulun fafariqan kazzabtum, sebahagian di kalangan nabi itu kamu dustakan, dan sebahagian lagi kamu bunuh nabi-nabi tersebut. Allah cerita ni perangai Bani Israel ni, perangai Bani Israel terhadap yang namakan dengan orang mukmin ini sendiri. Kemudian dan mereka berkata, lalu mulut-mulut mereka sebut qulubuna ghulf, hati kami ni telah tertutup. Wa qalu qulubuna ghulf, mereka telah sebut sesungguhnya hati kami tertutup. Bal la'anahumullahu bi kufrihim, bahkan sekali-kali Allah telah melaknat. Tidak, hati mereka tidak tertutup, bahkan Allah telah melaknat mereka itu kerana keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali di kalangan mereka yang beriman pada Allah. Ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana keadaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada di kalangan Bani Israel. Bila Allah turunkan Nabi Isa, sama juga mereka lawan. Nabi Musa pun mereka lawan, Nabi Isa pun mereka lawan. Isa bin Maryam telah mendapat penolakan dan siksaan yang pedih daripada Bani Israel. Nabi Isa ni diuji oleh Allah dengan jahatnya puak Bani Israel. Setiap kali mana ditunjuk mukjizat yang dikhususkan baginya, mereka malah bertambah kafir. Nabi Isa tunjuk mukjizat lagi lawan Bani Israel ni sendiri. Ingkar, dan dalam keadaan yang jelas-jelas Nabi Isa bin Maryam itu telah menunjukkan pada mereka keterangan-keterangan, tanda-tanda dan contoh-contoh, tapi mereka justru bertambah kafir. Ini jahatnya di kalangan mereka ini sendiri. Sombong dan bongkak di kalangan mereka sebut. Allah Ta'ala berfirman melalui lisan Nabi Isa bin Maryam setelah dia menunjukkan pada Bani Israel semua mukjizatnya. Bila Nabi Isa tunjuk pada Bani Israel semua tanda-tanda dia ni Nabi, tanda kekuasaan Allah, agar mereka mendapat hidayah. Dia juga membenarkan apa yang ada dalam kitab mereka, itu kitab Taurat. Wa musaddiqan lima baina yaday minat taurati wa liuhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan aku datangkan pada kamu membenarkan kitab Taurat yang datang sebelum daripada aku. Nabi Isa sebut demikian. Dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian yang telah diharamkan untuk kamu. Sebelum daripada ni Bani Israel, kamu banyak benda yang diharamkan oleh Allah pada kamu. Tapi bila aku datang, wali uhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum waji'tukum bi ayatin min rabbikum, aku datang dengan tanda-tanda mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kamu semua pada Allah dan taatlah apa yang aku ingin sampaikan pada kamu ni. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Nabi Isa diajar pada pengikut-pengikut dia, sesungguhnya Allah itu Tuhan aku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Dan dia merupakan Tuhan kamu semua, maka jadilah hamba kepada Allah. Hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang paling lurus yang Allah tunjukkan pada diri kamu. Kemudian tapi sayangnya, falamma ahassa Isa minhum humul kufr
qala man ansari ilallah. Ketika mana Nabi Isa mula merasakan keingkaran mereka Bani Israel ni, lalu ditanya terus, siapa yang akan menjadi penolong aku untuk menegakkan kalimah Allah? Nabi Isa ni, bila dia terasa bahawa di kalangan puak-puak dia ni nak lawan Allah ni, lalu ditanya terus, minhumul kufr, qala man ansari ilallah. Siapa yang nak tolong aku untuk menolong agama Allah? Lalu mereka jawab, qala al-hawariyun. Pengikut Nabi Isa yang setia dengan Nabi Isa jawab, kamilah nahnu ansarullah. Kamilah penolong-penolong agama Allah. Amanna billah. Dan kami beriman pada Allah. Washhad bi annana muslimun. Dan bersaksilah kami semua ni di kalangan orang yang Islam. Ini di peringkat awal Nabi Isa AS membawa ajaran Islam ini. Allah lebih mengetahui tipu daya dan rencana busuk mereka untuk membunuh Nabi Isa bin Maryam. Jahat Bani Israel ni, dia nak bunuh Nabi Isa. Dia cuba untuk buat tipu daya Nabi Isa ni. Lalu dalam keadaan demikian, iaitu setiap tanda-tanda dan mukjizat yang datang tak bawa manfaat langsung dalam hidup mereka. Ni pelik di kalangan mereka. Nabi Isa tunjuk mukjizat dia boleh hidupkan orang mati. Tak percaya. Di kalangan mereka, ni puak-puak Kristian ni, di kalangan mereka ingin bebas daripadanya dan membunuhnya. Tapi perangai mereka kali ni, dia kata Nabi yang datang ni, di kalangan mereka tersebut, dia kata kita bunuh saja Nabi ni. Nabi Isa ni mereka nak bunuh. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa makaru wa makarallah. Mereka merancang, Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik perancangan. Iz qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minan nas minal ladzina kafaru. Dan orang kafir itu cuba membuat tipu daya, buat perancangan nak bunuh Nabi Isa, dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas di atas tipu daya mereka. Iz qala Allahu ya Isa. Dan ingatlah ketika mana Allah menyebut pada Nabi Isa, wahai Isa, sesungguhnya inni mutawaffika, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu ke penghujung nyawa kamu dan memegang nyawa, mengangkat kamu. Inni mutawaffika, sesungguhnya kami akan mematikan kamu, mewafatkan kamu, maknanya mengambil roh kamu tadi. Wa rafi'uka ilayya, dan kamu akan diangkat kepada aku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan menjadikan orang-orang yang membersihkan kamu daripada orang kafir. Orang kafir tak mampu untuk nak menipu kamu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada Nabi Isa alaihissalam, wa ja'ilul ladzina tabauuk, dan Allah menjadikan orang yang mengikuti kamu di atas orang kafir hingga hari kiamat. Ada orang yang akan ikut kamu. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Yang ni ulama-ulama sebut ada lagi ahli kitab. Sampai sekarang ni ada lagi yang ikut pengikut Nabi Isa alaihissalam. Sehingga kan orang Islam dibenarkan kahwin dengan ahli kitab. Dengan ahli kitab, dengan syarat ahli kitab itu perempuan, manakala orang Islam tu lelaki. Dipanggil demikian. Sehingga kan sembelih ahli kitab diterima sampai hari ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Sehingga bila? Sehingga hari kiamat ada ahli kitab ini. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kamu akan kembali padaku. Fa ahkumu bainakum, lalu aku akan jatuhkan hukuman di kalangan kamu. Tentang apa? Fima kuntum fihi takhtalifun, apa yang kamu telah yang bertelagah di kalangan kamu. Saya sebut ni rentetan daripada mana Nabi Isa alaihissalam. Maknanya bermula Nabi Isa bila dibawa Islam kepada penganut dia di kalangan Bani Israel ni rancang nak bunuh Nabi Isa alaihissalam. Perancangan nak bunuh Nabi Isa alaihissalam ini terbawa-bawa sampai Allah selamatkan Nabi Isa alaihissalam. Pada saat orang Yahudi nak membunuh dan untuk menyalib Nabi Isa bin Maryam, segala pandangan, segala yang diajukan, yang sarana yang Allah berikan agar mereka mendapat hidayah dan keimanan, mereka tolak dengan congkak dan juga bongkak, dengan sombong. Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada mereka, Nabi ni bukannya Tuhan. Saat itulah Allah mengangkatnya dan menyerupakan orang lain seperti Isa bin Maryam.
Allah jadikan bila Nabi Isa AS diangkat, ada seorang yang serupa sebiji muka Nabi Isa bin Maryam. Mereka mengira telah membunuh Nabi Isa. Mereka ambil macam Nabi Isa tu, kemudian mereka salib, letak, dan mereka kira bunuh. Namun mereka tidak juga yakin telah benar-benar membunuh, kerana memang sebenarnya Allah telah mengangkat Nabi Isa AS. Allah angkat Nabi Isa. Allah berfirman, wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam. Mereka berkata di kalangan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh al-masiha Isa ibn Maryam. Kami telah bunuh Nabi Isa bin Maryam. Rasulullah. Dia katanya mereka, puak-puak Kristian ni sampai hari ni, mereka kata Nabi Isa telah disalib. Lalu Allah jawab, wa ma qataluh. Sekali-kali mereka tidak membunuh Nabi Isa itu. Wa ma salabuh. Dan sekali-kali mereka tidak salib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum. Tapi Nabi Isa itu telah ditashbihkan, dirupakan orang lain dan dinampakkan macam Nabi Isa AS. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Dan dalam keadaan gitu, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bagi mereka, sesungguhnya orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa ini benar-benar dalam keadaan keraguan tentang yang dibunuh itu. Wa annal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Orang yang membunuh, katanya bunuh Nabi Isa ni, yang menyalib Nabi Isa ni, mereka pun teragak-agak, ya ke bunuh Nabi Isa ni? Mereka pun syak. Ma lahum bihi min an. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa sebenar mereka bunuh. Tapi illa tiba'az zan, kecuali yang mereka ikut ialah yang sangkaan-sangkaan mereka saja. Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma qataluhu yaqina. Sekali-kali mereka tidak membunuh dengan keadaan yakin terhadap yang dibunuh itu Nabi Isa AS. Kan orang Kristian kan, dia kata Nabi Isa telah dibunuh. Kenapa dibunuh Nabi Isa? Untuk menanggung dosa-dosa orang lain semua, dia sanggup bunuh diri dia. Dibiarkan bunuh diri dia. Ni orang Kristian lah. Tapi kita sebut Nabi Isa ni tidak dibunuh. Tapi walakin syubbiha lahum. Allah Subhanahu wa taala sebut, diserupakan orang yang nak membunuh Nabi Isa tu, mereka nak bunuh Nabi Isa tu sebenarnya tak. Tapi yang dibunuh tu orang lain yang dibunuh. Samiri dia panggil. Yang Samiri ni seorang pemuda yang suruh pergi sembah lembu tu. Lembu Samiri dia panggil. Kemudian dalam cerita panjang lah dalam bab ni, ada macam-macam gaya. Ada yang kata ni zaman Nabi Musa. Kemudian ada yang sebut cerita tentang Nabi Isa AS. Kemudian mereka tidak yakin pun mereka bunuh tu. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin pun yang mereka bunuh itu. Tapi barrafa'ahu Allahu ilaihi. Lalu Allah jawab, bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa untuk berjumpa dengan dia. Nabi Isa tidak mati. Dan Allah Ta'ala maha perkasa, maha bijaksana. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah ni maha perkasa dan maha bijaksana. Dalam surah An-Nisa ayat 157 cerita tentang perkara demikian. Setelah mana paparan ayat mulia yang menunjukkan kekafiran dan kesombongan Yahudi, dalam bahagian ini saya jelaskan sebab-sebab terpilih Nabi Isa bin Maryam sebagai tanda kiamat yang turun di akhir zaman. Kita bincang, mengapa Allah memilih Nabi Isa bin Maryam alaihissalam agar turun di akhir zaman dan menjadi salah satu tanda-tanda besar hari kiamat. Pemilihan Nabi Isa bin Maryam untuk kepentingan besar ini memiliki beberapa sebab. Orang tanya, kenapa yang Allah angkat kemudian dia turun bila dekat-dekat nak berlaku kiamat, turun Nabi Isa? Kenapa? Ada beberapa sebab. Meskipun rahsia semua itu tetap di sisi Allah. Di antara sebab itu, di antara lain, katanya tuan kitab kita, dia ceritanya, yang pertamanya sebabnya berbagai peristiwa besar yang akan terjadi di zaman sebelum hari kiamat. Terjadi harus ada sosok yang agung yang mempunyai karisma dan pengaruh tersendiri bagi seluruh umat manusia. Kenapa dia turun? Kenapa Nabi Isa AS turun dekat berlaku kiamat? Zaman dahulu dinaikkan, kemudian dekat nak kiamat diturunkan Nabi Isa. Kerana perlu orang yang betul-betul menguasai, memahami tentang agama. Untuk nak lawan apa dia? Nak lawan tentang yang namakan dengan
kejahatan Dajjal, nak melawan kezaliman pada penghujung zaman ini sendiri. Yang pertama. Yang kedua, ketika peristiwa kiamat terjadi, kerajaan Romawi itu Kristian ini adalah bangsa majoriti. Bila nak berlaku kiamat, orang tak pergi pada dalam dunia hari ini, kalau kita perhati, mana yang paling majoriti? Ialah orang Kristian. Orang Kristian yang paling majoriti. Dan inilah yang sahih menurut hadis. Karenanya sebelum hari kiamat terjadi, Allah berkehendakkan menunjuk mereka tersebut. Allah juga ingin menunjukkan kedustaan dan kepalsuan dan apa yang mereka adakan atas nama Allah terhadap Nabi Isa bin Maryam AS, bahawa ia adalah penebus dosa dan anak Allah konon-kononnya. Ini tuduhan orang Kristian terhadap Allah ni. Dia kata apa dia? Allah ni beranak dan ada keturunan Allah ni sendiri. Antaranya apa dia? Nabi Isa dan juga Maryam itu ibu Tuhan, dia sebut demikian. Kemudian Nabi Isa itu anak Tuhan, dia gambarkan demikian. 3 Tuhan lah. Orang Kristian ni dia tak 3 Tuhan, katanya mereka. Lalu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak buang kejahatan yang mereka tuduh pada Nabi Isa itu? Diturunkan Nabi Isa pada hujung ini. Karenanya Nabi Isa diturunkan pada mereka atas perintah Allah serta mendustakan kataan orang yang mengatakan bahawa Nabi Isa AS adalah penebus dosa, putera Allah dan penyelamat bagi mereka. Tuan-tuan faham kan? Maksudnya ramai mana di kalangan kita ni dia salah faham. Dia salah, dia panggil kepahaman mereka tersebut. Mereka salah kepahaman mereka letak bahawa Tuhan yang ada anak, ada ibu anak. Dia buat demikian. Dan Tuhan Allah tu Tuhan yang agung. Mereka buat demikian. Rekaan yang mereka reka. Orang Kristian dia reka demikian. Lalu Allah turunkan Nabi Isa. Bila turun Nabi Isa AS pada penghujung untuk menghapuskan pembohongan yang dilakukan oleh orang-orang Kristian ini. Allah turun dengan perintah Allah. Ia akan mematahkan salib mereka, membunuh babi-babi. Nabi Isa AS bila datang, dia bunuh babi dan menghapuskan jizyah. Jizyah maknanya cukai ke atas kepala orang-orang tertentu. Dia hanya akan menerima Islam kerana dunia hanya akan berakhir ketika kebenaran telah terwujud dan agama Islam yang diredai oleh Allah memimpin seluruh umat manusia. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah yakni Allah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkan di atas segala agama-agama di atas dunia ini, meskipun orang musyrik membenci orang Islam itu sendiri. Yang ketiga, sebab apa Nabi Isa AS didatangkan, diturunkan. Allah angkat Nabi Isa bin Maryam diangkat Allah di sisinya kerana kezaliman yang ia diterima daripada Bani Israel dan penguasa waktu itu, dari keingkaran, kekafiran dan kedustaan mereka. Mereka menjatuhkan hukuman mati dan salib kepadanya, sehingga Allah mengangkat ke sisi Allah dan menyerupakan seorang pengkhianat daripada pengikut setia dengan wajah Nabi Isa AS. Mereka pun melaksanakan hukuman mati kepada yang disebut dengan orang yang syubbihalahu. Syubbihalah. Yang Allah rupakan rupa Nabi Isa, lalu dia letak pada lambang salib itu, lalu mereka hanya membunuh. Allah ingin memuliakan dengan memilihnya untuk turun di akhir zaman untuk kepentingan yang besar ini. Selain itu Allah ia menjadikan hakim yang adil dan bijaksana di dunia ini dengan segala permasalahan setelah membunuh Dajjal. Setelah berjaya dibunuh Dajjal, Allah juga mengkabulkan permintaannya, iaitu kematian Ya'juj wa Ma'juj. Ni lepas ni kita akan bincangkan demikian. Masalah ini akan diterangkan dalam perbahasan lepas pada ini, cerita tentang mengenai Ya'juj wa Ma'juj. Dan yang keempat, Allah hendak mematahkan klaim ataupun kepalsuan cerita-cerita bohong dan kedustaan di kalangan Yahudi atas Nabi Isa bin Maryam, Nabi Allah yang mereka perangi dan mereka dustakan atas nama Allah Ta'ala. Mereka juga menyeleweng kitab Taurat dan menolak dakwah para Nabi dan juga Rasul. Allah mengutuskan untuk mematahkan keyakinan mereka semua hingga yang tersisa di dunia ini hanyalah agama yang benar, iaitu agama Islam. Dan demikianlah pengetahuan itu hanya pada Allah Ta'ala
yang maha mengetahui dan maha meneliti. Dan sebab yang kelima, kenapa Nabi Isa diturunkan di hujung? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan daripada bumi kamu diciptakan oleh Allah. Kepada bumi juga kamu akan dikembalikan. Kamu juga akan dibangkitkan daripada bumi yang sama. Kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain pula. Kerana Allah telah mengangkat Nabi Isa bin Maryam ketika orang Yahudi hendak membunuh dia. Sudah seharusnya dikembalikan lagi ke bumi agar meninggal di sana. Oleh kerana kalau ditanya kenapa baru diturunkan balik Nabi Isa AS ni, jawabnya kerana orang Yahudi cuba bunuh Nabi Isa bin Maryam. Bila mereka cuba bunuh tersebut, lalu Allah angkat Nabi Isa bin Maryam ini. Kemudian bila angkat, lalu Allah nak kembalikan balik untuk dimati. Dia mesti mati atas bumi. Lalu Allah turunkan bila penghujung alam ini, kemudian dibangkit lagi seperti mana yang tersebut dalam ayat tersebut. Lepas pada ni Nabi Isa mati ke? Baru mati. Lepas pada mana? Barulah diwafatkan oleh Allah. Setelah mana berlaku perang dengan Dajjal itu dan berlaku lepas pada tersebut. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, Al-Masih turun ke bumi seperti yang ditegaskan dalam hadis sahih. Untuk itulah ia berada di langit kedua, meskipun ia lebih mulia daripada Nabi Yusuf, Idris dan Harun, kerana tidak akan turun ke bumi sebelum hari kiamat berlaku, sedangkan yang lain tidak. Dalil-dalil turunnya Nabi Isa bin Maryam daripada Al-Quran ni banyak. Allah Subhanahu Wa Taala cerita, turun Nabi Isa bin Maryam ke bumi sebelum peristiwa hari kiamat telah dikukuhkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ulama-ulama terima semua, termasuk ahli fiqh dan ahli tafsir dalam permasalahan ini. Dalil-dalil daripada Al-Quran yang ditetapkan dan disepakati oleh ulama dan ahli fiqh adalah firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Allah sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-61. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtaruna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Dan sesungguhnya Nabi Isa itu benar-benar diberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kerana itu jangan kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang paling lurus. Surah Az-Zukhruf mulai ayat 57 sampai ayat yang ke-65 membicarakan tentang Nabi Isa bin Maryam. Kalau tuan-tuan rajin buka dalam kitab, dalam Al-Quran Karim, surah Az-Zukhruf ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-65 cerita tentang Nabi Isa AS. Di antaranya wa innahu la ilmus lis-sa'ah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia itu di antara tanda-tanda pada wa innahu tu, pada innahu adalah kata ganti pada Nabi Isa bin Maryam. Yang dimaksudkan wa innahu la ilmus lis-sa'ah. Dan dia tu siapa? Nabi Isa AS. Di antara tanda-tanda nak berlakunya hari kiamat. Ayat tersebut juga dibaca dengan wa innahu la ilmu lis-sa'ah. Ain dibaca fathah, dibaca demikian. Ain tu dibaca dengan fathah. Sa'ah maksudnya Nabi Isa bin Maryam adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat, iaitu turunnya ke atas bumi ini di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama juga menegaskan turunnya Nabi Isa bin Maryam ini pada akhir zaman dengan landasan firman Allah, wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka pula. Maksudnya sebahagian ahli kitab orang Kristian akan beriman pada Nabi Isa sebelum hari kiamat terjadi. Ada yang mengikut Nabi Isa ni sampai berlakunya hari kiamat. Sebelum ia meninggal, ketika Isa bin Maryam alaihissalam turun pada akhir zaman, ia akan membunuh Dajjal dan berkuasa di bumi selama 40 tahun. Cuma kita akan tanya balik dah. Kita akan tanya balik. Lepas Nabi Isa turun ni, dia ikut ajaran Nabi Muhammad ke dia ikut ajaran dia dahulu? Jawabnya dia ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi-babi. Babi-babi dibunuh semua. Menghapuskan jizyah dan hanya menerima Islam yang diterima. Pada saat itulah kebanyakan ahli kitab
akan beriman kepada Nabi Isa dan masuk Islam setelah mereka mengetahui bahawa Islamlah agama yang benar dan diredai di sisi Allah untuk seluruh manusia ini. Para ulama dan ahli tafsir juga menyatakan bahawa ayat yang mulia ini, surah An-Nisa ayat yang 159, khusus untuk akhir zaman. Kerana Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa bin Maryam kepadanya ketika orang Yahudi hendak membunuh dan menyalib Nabi Isa AS. Para ulama berdalil pada firman Allah Ta'ala. Firman, wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam. Kata mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Telah membunuh Nabi Isa bin Maryam, Rasulullah itu. Sedangkan Allah sebut, wa ma qatalu. Sekali-kali mereka tidak dibunuh. Nabi Isa tak mampu mereka bunuh. Wa ma salabuh. Dan mereka tak mampu untuk menyalib Nabi Isa AS. Walakin syubbiha lahum. Tapi sesungguhnya Allah telah mentashbihkan, Allah telah menyerupakan seumpama Nabi Isa untuk mereka tersebut. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Dan di kalangan mereka itu bertelagah dalam meyakini betul Nabi Isa ke siapa yang kita bunuh ini. Ma lahum bihi min ilm. Mereka tak ada ilmu illa tiba'az zan, kecuali mereka agak-agak saja. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka sekali-kali tidak membunuh dengan keadaan yakin. Barra'fa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa AS kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan juga Allah maha bijaksana. Maknanya, saya nak sebutnya bahawa Nabi Isa AS ni diturun akhir zaman. Kenapa diturun? Kerana dia nak jelaskan beberapa sebab. Antara sebabnya nak bunuh Dajjal. Yang keduanya untuk membetulkan jalan hidup. Yang ketiganya dalam masa yang sama nak menolak segala ajaran Kristian yang orang Kristian kata Nabi Isa telah dibunuh, Nabi Isa telah disalib, sedangkan Nabi Isa tidak dibunuh. Tapi yang dibunuh tu yang diserupakan wajah sebagaimana Nabi Isa AS tadi. Allah Subhanahu Wa Taala cerita demikian. Di sana ada dalil daripada turunnya Nabi Isa ni daripada sunnah Nabi SAW pula. Tu daripada Al-Quran. Ni daripada sunnah pula. Ketika fitnah Dajjal semakin menjadi-jadi, kekuasaan dan pengaruh semakin kuat dan besar dan kuat, kesengsaraan orang beriman kian membesar dan bumi yang luas terasa sempit. Baik yang mengimani maupun yang tidak. Di saat mana datangnya Dajjal. Bila datang Dajjal, saat itu orang Islam jadi sengsara balik. Zaman Imam Mahdi, hidup dalam keadaan tenang, sonok dan sebagainya. Datang Dajjal, habis orang yang beriman. Saat itulah Allah menurunkan Nabi Isa bin Maryam untuk membunuh Dajjal. Di saat mana orang beriman ni hidup dalam keadaan tertekan, lalu datang Nabi Isa untuk bunuh Dajjal dan membenarkan yang benar dan melenyapkan kebatilan. Dia membebaskan syariat Allah di bumi ini, iaitu syariat Islam. Kemudian sehingga mencipta hukum yang adil yang diredai seluruh umat manusia. Selama mana Nabi Isa ni? Selama 40 tahun. Nabi Isa AS berkuasa di bumi selama 40 tahun. Kemudian Allah menghendaki Nabi Isa bin Maryam turun di Menara Putih sebelah timur Syria. Kerana tempat tersebut dekat dengan pelbagai peristiwa yang akan terjadi dan dekat dengan Baitul Maqdis. Disebut dalam hadis Rasulullah, di mana Imam Mahdi turun dekat Menara Putih sebelah Dimas. Sebelah Dimas ini turun di situ, dan Dajjal Al-Mahdi juga berada di sana. Dajjal, Imam Mahdi berada di sana. Hal ini juga sebagai penghormatan bagi negeri Syria, negara Syam ataupun Jordan yang diberkati oleh Allah, kerana ia adalah bumi tempat berkumpul dan berpisah itu sendiri. Bumi Syria ni tempat orang berkumpul dan tempat orang berpisah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan benar-benar menurunkan Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Sungguh ia akan mematahkan salib, membunuh babi-babi dan menghapuskan jizyah, cukai-cukai, untuk mudah ditinggalkan kerana tidak diperlukan lagi, dan permusuhan serta kebencian mula hilang. Ia akan menawarkan harta, tetapi tak seorang pun yang nak menerima harta di saat yang demikian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah bersabda, bagaimana jika Ibnu Maryam telah turun kepada kamu dan imam kamu daripada golongan kamu,
Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan sentiasa ada golongan di kalangan umat aku yang kerja dia yuqatiluna 'alal haqq, yang dia berperang untuk menegakkan kebenaran, zahirina ila yaumil qiyamah, dalam keadaan keyakinan sehingga berlakunya hari kiamat. Kemudian qala fayanzilu Isa bin Maryam, kemudian Nabi Isa akan turun. Kemudian Maryam sallallahu alaihi wasallam fayaqulu amiruhum ta'ala sallalana fayaqul la inna ba'dakum ala ba'd, akan turun Nabi Isa memimpin mereka. Bila begitu saja betul-betul nak solat, lalu katanya mereka, mari solat, mari imam kami wahai Nabi Isa. Nabi Isa jawab, tidak disebut, tapi ba'dakum ala ba'd, di kalangan pemimpin. Tidak, sesungguhnya sebahagian daripada kalian adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Ala ba'd. Kemudian umara'u takrimatullahi hadil ummah, sebagai penghormatan daripada Allah kepada umat ini. Nabi Isa jawab demikian. Nabi Isa kata, bila dia nak sembahyang tu, dia kata, orang tolak Nabi Isa. Nabi Isa kata, tak, kamu kena selayaknya. Pemimpin di kalangan kamu, itu satu kemuliaan yang Allah jadikan pada umat akhir zaman. Tempat turunnya Nabi Isa ini, insya-Allah kita akan bincang kemudian lah. Panjang sikit, nampak tuan-tuan pun macam dah mula terhangguk-hangguk tu. Di kalangan kita ni, kita mula faham dah sikit tentang mengenai bagaimana kedatangan Nabi Isa bin Maryam ini sendiri. Kemudian asas apa datang Nabi Isa ini, insya-Allah. Kemudian kita akan cerita panjang lagi tentang Nabi Isa ini sendiri. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah. Sekali lagi saya nak sebut pada tuan-tuan, kita masih lagi memerlukan sumbangan nasi bungkus. Tuan-tuan yang nak tolong kami untuk dapatkan sumbangan nasi bungkus, RM8 je satu bungkus. Tuan-tuan terus back inkan ke akaun Matan Center, ataupun tuan-tuan terus ke talian 013-906-1204. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih lagi memerlukan tajaan pelajar-pelajar ni. Tuan-tuan yang nak taja pelajar-pelajar ni, tuan-tuan boleh taja. Boleh telefon di nombor talian 013-617-1941. Tuan-tuan telefon ya. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan boleh pakat-pakat di kalangan kita menambahkan anak angkat. Biar ramai anak-anak kita. Dengan cara macam mana? Guna duit kita, cari anak angkat. Anak angkat yang macam mana yang perlu kita ada? Ialah dengan tajaan pada anak-anak yang menghafal Quran. Mudah-mudahan jadi demikian. Berapa nak taja ni? Berapa nak taja? Tuan-tuan boleh taja sebulan boleh, 4 bulan boleh, 8 bulan boleh, setahun pun boleh. Tuan-tuan nak taja sebulan, tuan-tuan telefon di nombor telefon 013-617-1941. Tuan-tuan telefon ya. Dapatkan nombor talian ini. Mudah-mudahan dia akan bagi maklumat. Pegawai saya ni akan bagi maklumat tentang pelajar-pelajar yang perlu ditaja ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan lagi ilmu pada diri kita dan persiapan dalam hidup kita untuk saat-saat berlakunya hari kiamat. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم
وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم